Kalau kamu cakap sendiri, tapi bangsa itu kan menentang. Nama tempat ni ya, nama tempat. Nama kampung. Apa ni? Kampung Petani. Bukit Mertajam. Okey. Subhanallah, 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 walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin muslimat di mata Allah sekalian, beberapa hari saya tak bersiaran melalui FB, page dan sebagainya. Saya sedang berada di tempat yang sangat istimewa. Alhamdulillah, satu tempat yang telah lama meniti di bibir umat Islam di Malaysia. Saya jumpa ramai orang. Di peringkat awal apabila saya mula berkongsi kan bersama dengan suami Ustaz Hazmi dan tim kita tentang impian untuk membina sebuah perkampungan yang di dalam itu akan diwujudkan pusat dakwahnya, pusat kebajikannya, ramai yang mencadangkan untuk pergi ziarah tengok An-Nahdah. Subhanallah. Jadi alhamdulillah akhirnya Allah mengizinkan pada hari yang barakah ini untuk hadir di sini dan disambut dengan sangatlah terbaik dan istimewa, terutamanya oleh tuan gurunya sendiri bersama dengan isteri. Subhanallah, bersama dengan staf-staf mereka juga. Jadi sekarang saya sedang berada ni, kita boleh tengok Yayasan An-Nahdah Pulau Pinang, dan kita bersama dengan pengasas daripada umur muda, 22 tahun, 23 tahun dah bermula. Masya Allah, bermula dengan kosong, Ustaz itu sendiri dah berisi lah, maksudnya dah mengajar dengan ilmunya dan sebagainya. Tetapi saya percaya cabaran Al-Fadhil Ustaz sudah tentu jauh lebih berat ketika itu. Nak bermula dengan masih lagi tidak dikenali, belum lagi maksudnya mendapat sambutan daripada masyarakat. Jadi alhamdulillah bersama dengan kita adalah Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Muttalib bin Haji Ma'ruf. Subhanallah. Ustaz dah bermula daripada tahun 2003 proses pembinaan An-Nahdah. Tuan-puan kena bersama dengan saya, sebab apa yang bakal tuan-puan lihat sesuatu yang mengejutkan bagi saya lah. Sebab kita dah pergi ziarah banyak tempat, dan An-Nahdah adalah salah satu model pembangunan yang secara holistik. Bukan saja pembangunan rohani, pembangunan fizikal, pembangunan ekonomi yang digabung jalin tu jadi cantik. Menjadi satu model lah, yang mana orang yang macam saya yang tak ada impian tapi tak nampak, jadi datang sini nampaklah sinar cahaya tu, samalah bersama dengan kita. Jadi alhamdulillah, macam orang baru nak tebas, nak masuk hutan kan, yang susahnya penebas tu. Yang nak tebas, orang nak laluan tu dia rasa susah, tak sesusah orang yang pertama yang tebas lalang pokok nak bagi laluan. Jungle trekking yang kita pergi rasa susah dalam hutan tu, tapi dah ada orang yang pemula. Jadi yang pemula ni, perintis ni jauh lebih susah. Jadi insya-Allah kita yang menelusuri jalan-jalan ni, mudah-mudahan Allah permudahkan lagi. Jadi saya nak baca sikit sebelum kita dengar beberapa mutiara nasihat daripada Tuan Guru kita. Namanya Tuan Guru Ustaz Haji Abdul Muttalib bin Haji Ma'ruf, PKT. Tu saya tak tahu kan, tu pangkat tu, anugerah yang diberikan. Lahir pada 4 Jun 1974. Jadi umur Ustaz berapa sekarang? 47. Nampak macam 37 kan? Macam tu. Masya Allah. Ustazah duduk sekali tepi Ustaz boleh? Ni adalah isteri tercinta. Sila Ustazah. Sebab saya pun ada teman ni jadi tak balance, baru balance. Masya Allah. Kereta kan kena ada 4 tayar kan? Okey, subhanallah. Lokasi ni adalah Yayasan An-Nahdah Pulau Pinang.
di Kampung Petani, Kubang Seman, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Masya Allah. Wisma An-Nahdah Pulau Pinang. Okey. Isteri adalah Ustazah Hajah Nurliza binti Abu Bakar. Dikurniakan 6 orang anak. Masya Allah. Saleh-salehah. Jadi pendidikan tu kan, dia tulis ni daripada sekolah rendah ni, Sungai Jernih, Sekolah Agama Al-Falah, Madrasah, sehinggalah ke pendidikan pondok Lanai. Masya Allah. Macam-macam ustaz kita hasil daripada usaha dakwah, usaha kebajikan dan sebagainya, diberikan anugerah. Dan mudah-mudahan kita mendoakan anugerah yang lebih indah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala menanti, insya-Allah. Dianugerahkan pingat kelakuan terpuji. PKT oleh Tuan Yang Terutama Negeri Pulau Pinang. Bukan senang ni kan nak dapat kelakuan terpuji ni, masya-Allah. Menerima anugerah khas keagamaan tokoh Melayu Rasul. Peringkat negeri Pulau Pinang pada tahun 1433 Hijrah, tahun 2012. Di negeri yang diperintah oleh bukan Islam. Jadi bila dilihat dan dipandang usaha tu, Masya Allah, sebenarnya institusi seperti ini membantu sebenarnya kerajaan negeri sendiri, Jabatan Agama ke Majlis Agama, sebab sama-sama gembeleng kerja dakwah. Jadi kita tahu jabatan ke kerajaan tak mampu kalau tanpa sokongan daripada rakyat. Jadi Alhamdulillah Ustaz adalah sebahagian, dan Ustaz kerana itu Ustaz dipilih anugerah khas tokoh Melayu Rasul 2012. Ni muda lagi ni, 30 lebih kan, Masya Allah. Anugerah tokoh pendakwah negeri Pulau Pinang tahun 2017, ni lagi baru, Masya Allah. Yang dipertua Yayasan An-Nahdah Pulau Pinang, Ahli Majlis Syura Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Masya Allah. Pengarah urusan penjana generasi. Ustaz juga adalah kontraktor. Nanti kita tengok apa macam-macam lah kan. Ustaz bina dengan pengetahuan dapat lesen, pengarah urusan Nahdah Travel and Tour Sdn Bhd, dan juga pendapat bebas. Tuan-puan sekalian, saya ada adik duduk dekat Kulim. Dia nikah dengan orang Kulim kan, Sungai Ulak. Jadi dah lama dah adik saya pun duk sebut, Kak Mak pergilah tengok An-Nahdah. Mak mertua dia pun sebut, suami dia pun sebut, Masya Allah. Maksudnya orang sekitar Kedah, orang sekitar Pulau Pinang, ini adalah satu tempat menjadi berhimpunnya majlis-majlis ilmu, alim ulama, Tok Guru, arwah Tok Guru Ni Abdul Aziz, arwah Tok Guru Haji Hadi, minta maaf, Tuan Guru Haji Hadi dan arwah Tuan Guru Datuk Harundin. Ini tempat ramainya alim ulama turun. Dan sebenarnya tuan-puan sekalian, apa yang saya tahulah, Tok Guru ni dia bukan semua tempat yang dijemput dia akan sampai, tapi tempat-tempat yang barakah. Allahu Akbar. Allah mudahkan laluan tu untuk dia sampai, sudah tentu ada keistimewaannya. Mudah-mudahan kan daripada langit tu dipandang oleh para malaikat, dipuji, Masya Allah. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kalau kuliah dekat sini, kadang-kadang sebelum PKP dulu boleh cecah 4,000 orang sampai 4,000, 3,000, 5,000. Maksudnya betul-betul menjadi tempat rujukan, berhimpunnya ummah untuk mendapatkan ilmu, mendapat jalan-jalan, kan, petunjuk jalan kebenaran, hidayatus salikin fi maslakil muttaqin, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat, tanpa melengahkan masa, sebab lepas ni kita akan buat lawatan, kawasan ni luas dan ini sebahagian, nanti saya sambil jalan tu saya bercakap lah. Jadi kita nak dengar, mungkin ada sepatah 2,000 kata Ustaz. Kan sepatah 2 kata Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kan sepatah 2,000 kata, termasuk Ustaz selitkanlah apa nasihat, utamanya saya tersentuh dan rasa inspirasi berkenaan dengan bagaimana kaedah Ustaz menjana ekonomi ummah hari ini. Masya Allah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sama kita bersyukur pada Allah di mana dengan limpah serta kurnianya pada pagi ini kita dapat bersama, dan saya rasa berbesar hati dan bersyukur kerana menerima ustazah dan juga rombongannya ke Yayasan An-Nahdah Pulau Pinang ini. Dan sebenarnya kami di Yayasan An-Nahdah Pulau Pinang ni masih lagi banyak lagi kena belajar dan banyak lagi kena berusaha untuk membangunkan Yayasan An-Nahdah Pulau Pinang. Dan di samping kami menjalankan aktiviti pendidikan, dakwah dan juga ekonomi, dan bagi pihak saya juga, saya banyak berbincang dengan ustazah dan tim tadi. Ada benda-benda yang
kami perlu belajar daripada pihak ustazah juga, insya-Allah. Dan saya taklah ingin bercakap panjang. Sama-samalah dan mengharapkan doa daripada tuan-tuan sekalian, supaya sama-sama berdoa semoga Yayasan Ad-Dhah Pulau Pinang ini terus maju dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya juga menjemputlah pada semua yang ingin datang ke Yayasan Ad-Dhah Pulau Pinang. Saya sangat alu-alukan, dan insya-Allah sama-sama kita berusaha untuk membangunkan ummah ini, dan dengan niat yang ikhlas insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi pertolongan, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membuka jalan yang mudah pada ustazah dan juga kaki tangannya untuk menjayakan sebuah perkampungan Islam yang agak besar. Dan mudah-mudahan ini adalah satu saham akhirat kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi pertolongan dan mempermudahkan. Dan saya tidak maulah panggil bercakap panjang, dan sekadar untuk merakamkan jutaan terima kasih yang tidak terhinggalah kerana sudi datang ziarah kami di sini dan memberi semangat kepada kami untuk meneruskan lagi cita-cita untuk menaikkan nama Islam, izah Islam, dan mengembangkan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melindungi kita, Allah Taala sentiasa merahmati kita, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmat kepada seluruh umat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kita dengan husnul khatimah dan menjadikan apa yang kita kerjakan ini sebagai bekalan kepada kita selepas daripada mati. Dan saya selalu sebut Nahdah ini dibina dengan air mata dan dibina dengan sumbangan dan derma orang ramai yang daripada kita kosong, dan masyarakat terus memberi derma, dan hasil sumbangan derma dan wakaf itulah kita membangunkan Yayasan Ad-Dhah Pulau Pinang. Jadi tentunya saya sangat-sangat terasa terhutang budi kepada penderma yang menginfakkan sehingga wujudnya Yayasan Ad-Dhah Pulau Pinang ini. Tentulah kalau dengan saya seorang, maka takkan wujud Yayasan Ad-Dhah Pulau Pinang ini. Dengan berkat doa, sumbangan, infak daripada orang ramai lah wujudnya Yayasan Ad-Dhah Pulau Pinang ini. Dan selalu saya mendoakan kepada semua para penderma yang memberi infak kepada Yayasan Ad-Dhah Pulau Pinang ini, semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kebaikan pada mereka. Apa yang saya minta, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurnialah pada mereka anak yang soleh dan solehah. Nah, itulah harapan yang saya minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Kadang-kadang bila kita kita kenang dengan sumbangan orang ramai inilah kita mampu buat ini semua. Dan siapalah kita kalau mereka tidak memberi sumbangan, memang kita tidak mampu buat. Maka saya dan semua kaki tangan Yayasan Ad-Dhah Pulau Pinang ini tak mampu nak balas. Tak mampu nak balas. Cuma sentiasa kita mendoakan kepada mereka, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan iman, dan kita mendoakan pada mereka supaya Allah Subhanahu Wa Taala anugerahlah anak-anak mereka anak yang soleh dan solehah. Dan bagi yang dah mati, setiap kali saya menutup kuliah saya mendoakan kepada mereka, semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Nahdah ini juga sebagai saham pada mereka dalam kubur, dan mereka menikmati sumbangan mereka. Dan sungguh banyak sumbangan orang ramai pada sini, sumbangan tenaga, sumbangan pendapat, sumbangan kewangan, sumbangan harta benda, sehingga wujudlah Yayasan Ad-Dhah Pulau Pinang ini. Dan alhamdulillah hari ini dihadiri oleh rombongan ustazah, dan saya juga menerima rombongan yang lepas-lepas dan lagi akan datang. InsyaAllah dengan sedikit ilmu dan pengalaman yang ada pada saya, untuk saya memberi pandangan, memberi pendapat supaya berjayalah cita-cita yang mereka nak bina pusat pendidikan ini. Begitu juga dengan pihak ustazah. Maka saya bersedia, 2 hari lepas pun saya ke Kelantan melawat suatu pondok yang mereka juga nak wujud seperti ini. Dan insya-Allah minggu depan saya akan ke Sabah, kerana orang Sabah datang berkunjung di sini dan mereka pun nak wujudkan tempat pendidikan seperti ini. Dan insya-Allah saya nak mewakafkan diri saya, masa saya yang ada ni, untuk memberi
pandangan, pendapat, nasihat, sekadar mana ilmu yang ada pada saya. Sekadar itulah ucapan saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Alhamdulillah tuan-puan sekalian, Al-Fadhil Ustaz pun perlu, maksudnya ada urusan yang lain. Jadi tuan-puan akan bersama dengan saya untuk kita tengok apa yang ada di sini, dan saya sambil tu akan bercerita sebenarnya banyak lagi di tempat-tempat yang lain yang Ustaz hidupkan. Masya Allah, terima kasih banyak Al-Fadhil Ustaz dan doa-doa yang begitu indah. Moga mudah-mudahan Allah makbulkan. Terima kasih Al-Fadilah Ustazah. Dia orang panggil Permaisuri Agung dekat sini. Permaisuri hati dunia dan akhirat, Masya Allah, yang bersusah payah daripada awal. Memang betul dibina dengan air mata, air keringat kan. Macam mula-mula kami bertemu, Ustaz kata kalau buat buku tu tak tahu apa jilid kan, pengalaman yang dilalui. Jadi bila Ustaz sebut Ustaz akan wakafkan diri untuk membantu, maksudnya nak melahirkan banyak lagi model An-Nahdah. Masya Allah. Maka Ustaz tempuh kesusahan hampir 20 tahun. Dan mungkin asbab Ustaz niat tu, kesusahan macam orang macam kami ni mungkin ditempuh 2 tahun. Maksudnya subhanallah besarnya pahala yang Ustaz akan dapat, sebab Allah pilih Ustaz untuk hadapi 20 tahun yang susah, 10 tahun yang susah. Tetapi Ustaz sudi berikan pandangan dan berkongsi. Jadi insya-Allah jalan untuk kami tempuh, bukan kita tak nak susah, tetapi pahala bagi Ustaz tu kita tak boleh nak gambarkan. Dan itulah hikmah besarnya kenapa Allah pilih orang yang kuat seperti Ustaz dan Ustazah untuk tempuh hal-hal yang demikian. Jadi tuan-puan sekalian, kita tahu Pulau Pinang ini sebuah satu-satunya negeri yang pemimpinnya bukan di kalangan orang Islam, tetapi dan tanah Pulau Pinang antara tanah paling mahal di Malaysia, sangat-sangat mahal, sebab tanah dia takkan bertambah dah lah, berkurang tu ada kan. Jadi ada penempatan yang besar sebegini, ada satu rahmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, dan kita harus sama-sama syukuri sebagai umat Islam di Malaysia ni. Bukan sebab orang Penang, untuk Penang tak, tapi bagi saya walaupun saya datang, sebab kita tahu susahnya Pulau Pinang ni, dia kecil, nak cari tempat orang Melayu kita. Tapi insya-Allah tuan-puan sekalian, nanti sama-sama kita akan lihat tempat ni. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Kami pun mendoakan kebaikan yang berterusan, perlindungan daripada Allah, rezeki yang barakah, setiap yang dilakukan Allah terima sebagai amal jariyah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Jadi Ustaz minta izin ya. Okey, ini bangunan apa nama? Ini Wisma An-Nahdah. Okey, pejabat Ustaz ada dekat atas, dan kita boleh tengok dekat sini Nahdah Travel and Tours. Dan insya-Allah dari segi secara tak rasmi tadi, kami ada perbincangan, Hijrah Travel akan bekerjasama dengan Nahdah Travel and Tours untuk lawatan terutamanya ke Langkawi. Kerana Nahdah, Yayasan An-Nahdah ini memiliki hotel yang sangat cantik di Langkawi. Jadi mereka dah siapkan semua keperluan, termasuk kenderaan kan, roro, semula A to Z. Jadi kita nak dengan serendah 300 ke 350 sahaja boleh menginap 3 hari 2 malam dengan breakfast, dengan macam-macam lah, ada aktiviti. Sebab apa? Saya sendiri pun bila nak pergi Langkawi tak pernah lagi bawa anak ni, tak pernah bawa. Sungguh kami tak pernah bawa. Sebab saya sendiri faham Langkawi ni mahal. Costing. Orang ada duit je boleh pergi. Tu yang tak sampai-sampai lagi ke Langkawi. Jadi bila kami dengar melalui Nahdah Travel and Tours, ya Allah, bagaimana mereka boleh menyediakan satu perjalanan yang jimat, tetapi kita tetap boleh sampai sebagaimana Allah sendiri pun di dalam Al-Quran akan bertebarlah kamu ke muka bumi melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini Wisma lah pejabat, mereka ada ramai pengarah-pengarah urusan kan, sebab ada travel and tours, mereka ada hotel, mereka ada minimarket, lepas tu ada tadika, madrasah. Kemudian ada pasar mini. Okey, jom kita jalan. Siapa nak teman saya jalan? Assalamualaikum. Kakak Madu. Macam mana? Kakak Madu hari tu. Ya, subhanallah. Masya-Allah, terima kasih datang. Okey. Jadi boleh nampak kawasan yang luas.
Subhanallah. Tak apa. Tak payah tu payung. Okey, kita boleh tengok kawasan luas. Siapa yang boleh ya jurucakap. Masya-Allah. Ustazah. Tak, saya bahagian admin je Ustazah. Admin. Tapi biasanya semua dipanggil Ustazah kan? Nama Ustazah? Siti Zaliha binti Hatta. Masya-Allah, Ustazah Siti. Ustazah Siti akan temankan kita dan mungkin Ustazah Siti akan mula bercerita. Tapi mana nak tunjuk ni, Dik? Okey. Ustazah Siti pegang mic, Ustazah Siti cerita. Saya pegang mic. Allah Akbar. Subhanallah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya terang sedikit berkaitan An-Nahdhah. Okey, ini pasar An-Nahdhah Ustazah. Pasar An-Nahdhah, kita kena tunjuk. Pasar An-Nahdhah. Okey, di sini kita menjual barangan keperluan asas lah. Barangan basah, barangan kering. Ini tapak yang terkini lah untuk maklumat Ustazah. Sebelum ni tapak pasar ni di bangunan sana lah, di bangunan Bazar Tok Guru. Maaf Ustazah, staffnya pergi hantar barang. Oh gitu. Ada kunci. Oh masya-Allah. So yang Ustaz maklum tadi cold room, ini kita baru bina cold room lah tepi tu. So barangan sebelum ni tak ada barangan frozen. Okay, sekarang ni bila kita bina cold room, kita dah standby makanan sejuk beku semua ada lah. Dari segi semua produk Muslim lah. Kari pap, roti canai. Buat sendiri. Kita ni lah, maksudnya kita buka untuk pembekal lah. Ustazah. Lepas tu ada kopi sendiri semua kan? Betul, kita ada kopi An-Nahdhah sendiri lah. Kopi, kita ada jus An-Nahdhah. Kemudian kita ada pencuci muka An-Nahdhah. Sabun muka An-Nahdhah pun ada jugalah. Semuanya yang berada dalam ni semua kita ambil daripada supplier Muslim lah Ustazah. Okey. Okey. Ustazah pegang mic ke? Tak, silakan. Saya. Hotel apa? Okey, kemudian jom. Okey, Ustazah. Ni bangunan hotel An-Nahdhah. Dahnya An-Nahdhah ini satu bangunan ini sajalah. Yang di sebelah ni bangunan yang baru, An-Nahdhah Inn. Kalau di Kubang Semar ni sini kita panggil An-Nahdhah Inn. Kalau di Langkawi yang macam Tok Guru sebut tadi, Nahdhah Langkawi Resort. Okey, yang ni buat makluman Ustazah telah dirasmikan oleh arwah Tok Guru sendirilah, Datuk Harundin. Pembukaan ini antara bangunan terawal jugalah. Okey, ni ada bilik family room. Ada single semua adalah di sini. Subhanallah. Sebab macam sewa, tuan-puan sekalian, saya kan ada datang dengan bawa anak-anak. Hotel di Pulau Pinang ni memang mahal. Kalau nak elok sikit tu mahal sangat. Terasa. Kami pun kan ambil bilik walaupun kecil, duduklah ramai-ramai dalam tu kan, sebab kita biasa nak jimat kan. Sini berapa harga ni? Di sini Ustazah kita boleh menginap untuk penginapan satu malam serendah RM70. Masya-Allah. Itu yang paling rendah. Ya, paling rendah lah Ustazah. Dia ada macam family. Betul, dia ada bilik family room. Ada semua lengkap lah. Ada lengkap dengan fasiliti yang sepatutnya semua. Kalau kita masuk sikit boleh? Ada tak boleh, bilik Ustazah? Contoh boleh kita tengok? Bilik contoh sebab saya kena cek yang dia link dengan pasar mini Ustazah. Oh gitu. Okay, tapi boleh boleh. Ni kita tengok. Maksudnya pada ustaz kita nak bina hotel ni. Maaf Ustazah, tadi ada ralat sikit. Saya maklum dirasmikan oleh arwah Tok Guru Datuk Harundin, kerana Tok Guru ni Aziz sendiri lah. Masya-Allah. Yang amat berhormat Tuan Guru Datuk Haji Abdul Aziz, Guru Ni Aziz, masya-Allah. Sila Ustazah. Ini bahagian lobinya lah Ustazah. Bahagian lobi. Ini kita buat sedikit ruang perjalanan An-Nahdhah pada ini masa mula-mula perkenaan Ustazah. Ini masa mula-mula Ustaz majlis pecah tanah. Subhanallah. Ini dalam 15 tahun yang lepas. Ya, betul Ustazah. Lebih kurang 15 tahun yang lepas. Yang ini untuk makluman Ustazah. Yang ni madrasah lama Ustazah. Sebelum sini. Betul, sebelum berpindah ke tapak di sini, madrasah lama yang di sanalah di Bukit Indra Muda. Sekarang dijadikan tapak untuk ataupun pusat perawatan cawangan Kubang Semang. Ni Tok Guru Harundin. Betul. Ya.
Jadi Ibunya Aziz rasmikan bangunan. Betul Ustazah. Betul. Betul. Ini masa proses pencatatan masa tahun 2005 lah. Arwah Tok Guru. Betul Ustazah. Datuk Arudin. Lepas tu masa kita kena gila-gila. Boleh Okey, Ustazah. tak apa. Maksudnya kamu Ustazah gerakkan je. Okey. Lepas tu bangunan ni dirasmikan oleh arwah Tok Guru Abdul Aziz. Ya. Masya-Allah, Allahu Akbar. Kita boleh tengok ni macam guru-guru yang penuh. Ni pengurus lah. Ada yang dah berhijrah tempat lain lah. Okey, jadi ni di sekitar bawah Betul. hotel. Bawah Sekarang kita nak pergi ke madrasah ke mana? Kita pusing ke bahagian bazar guru sekejap. Sebab nak bawa ke ni pun panas kan. Saya rasa kesian tak selesai pula untuk tak Ustazah. apa. Saya okey je. Boleh je. Bawa panas je. Okey. Cantik bangunan tu. Alhamdulillah. Kalau dulu pun dia Ustaz mula berperingkat lah. Dia tak seterus macam ni yang Cantik dulu. macam ni kan? Betul. Dulu semua memang kawasan bendang lah Ustazah. Ni di Masya sini. Allah. Ini bendang. Ya bendang. Cuba kita tengok tuan-puan sekalian di sana. Sana. Masya Allah. Satu bangunan yang tersegam indah. Namanya Madrasah An-Nahdah. Mungkin ramai yang tanya, maksud apa An-Nahdah ni Ustazah? Boleh insyaAllah saya cuba terangkan Ustazah. Madrasah maksud An-Nahdah ni diberi oleh Tok Guru Ustaz Muttalib sendiri. Kalau tak silap saya, maksud An-Nahdah tu bermaksud kebangkitan. Bermaksud kebangkitan lah. Perkataan Arab kan Nahdah tu dia ambil bersempena nama bermaksud kebangkitan tu lah. Jadi Tok Guru Ustaz Muttalib namakan sebagai An-Nahdah. Masya Allah. Dan kebiasaannya setiap hari Sabtu di kawasan sini memang dipenuhi dengan kereta lah Ustazah. Ya. Setiap tu kuliah Ustaz. Jadi memang dipenuhi dengan kereta dan di tapak ni ada tapak jualan Ustazah. Ya. Di depan ni tapak jualan. Tapak jualan. Oh depan ni. Ya. Orang penuh lah meniaga. Betul, kita buka untuk jualan lah. Okey. Cuba kita tunjuk. Itu Wisma An-Nahdah. Bila dari sini baru nampak. Wisma An-Nahdah. Dia nampak kan Wisma An-Nahdah. Lepas tu sini Pasar Mini. Betul. Pasar Mini. Pasar An-Nahdah, ya. Pasar An-Nahdah. Lepas tu di sana ada Madrasah An-Nahdah. Nanti kita akan pergi jumpa anak-anak. Anak-anak ada belajar kan? Dah. Ustazah dah maklum dah ada sesing Ustazah dah standby dah. Dah standby sekarang? Dah standby dah. Jadi kita pergi sana dulu? Boleh boleh. Okay. Cuma kalau ni pun untuk maklumat Ustazah, sebab kalau nak berjalan pun saya maklum je Ustazah, sini transit yang Tok Guru maklum tadi, bangunan cat colour pink dengan biru ni, ini transit lah bahagian tadika An-Nahdah lah. Okey. Jadi mana-mana parents yang bekerja, so bila lepas ni boleh lepas kerja. Boleh kita pergi situ kejap je? Boleh Ustazah. Boleh. Yang ini bas An-Nahdah Ustazah. So misal kata kalau kita pelajar ke Langkawi, kita memang guna bas kita lah, dan kita juga buka bas ni untuk sewaan. Masya Allah. Jadi bas ke Langkawi ada juga kan? Bas Betul, Langkawi Ustazah. kan? Jadi kebanyakan kalau kita ni terus naik feri ke Langkawi lah. Okey. Kalau kita nampak macam kawasan An-Nahdah ni macam luar kan? Sebab apa Ustaz kita Ustaz Nur Talib fikirkan tentang pentingnya ruang untuk disediakan kawasan parking. Sebab banyak tempat-tempat cantik tapi bila parking tak cukup, maka dan orang pun terhad nak datang tapi tak ada ruang datang. Jadi kita boleh tengok memang Ustaz fikir untuk jangka masa yang panjang. Masya Allah. Okey. Itu yang cantik ni. Betul, yang ni kita dia di bangunan Bazar Tok Guru. Okey, Ustaz namakan bangunan ni sebagai Bazar Tok Guru lah Ustazah. Bawah ni kita tempatkan untuk transit pelajar tadika Islam An-Nahdah. Jadi dahulunya sebelum kita buat transit, kita buat sebagai bilik kelas untuk tuition Ustazah. Tuition kita buat untuk pelajar Ma'at Tahfiz An-Nahdah yang nak ambil SPM. Maksud pelajar tahfiz ambil express kan? Bukan Ustazah, dia ambil ni lah, maksudnya dia akan belajar selama 2 tahun. Lepas tu kita akan daftar sebagai calon persendirian lah. Menumpang lah. Okey, yang ini pejabat pentadbiran lah untuk ni. Kemudian yang ini kita ada Nahdah Barbershop Ustazah. Oh, barbershop. Nahdah Barbershop. Perempuan pun ada lah untuk perempuan. Lelaki Ustazah. Sekarang belum ada lagi. Kita train pelajar. Kemudian yang tukang gunting tu daripada pelajar sendiri jugalah. Nampak tak antara pelanggan?
pelanggan. Mari dekat sikit. Pelanggan barbershop tengah rehat. Tu pelanggan barbershop tengah rehat. Boleh nampak tak? Seram. Tapi sebenarnya sebab mereka train student untuk potong untuk barbershop. Jadi mesti dia orang akan guna anak patung. Takkan nak guna kepala orang betul kan? Rosak rambut orang. Masya-Allah. Okey, terus. Tengok bagaimana Al-Fadil Ustaz menjana ekonomi untuk membangunkan sistem pendidikan dan sistem dakwah yang sangat terancang. Sebab apa? Sebab tanpa kekuatan ekonomi, pembangunan tak boleh dibina. Tanpa bangunan, di mana tempat untuk menuntut ilmu? Subhanallah. Jadi sebab itu, bila kami berjumpa dengan individu Ustaz Abdul Muttalib bin Ma'ruf ni, tuan guru kita ni, macam dapat satu pencerahan satu pemikiran yang berbeza. Sebab contoh kan, ramai orang nak infak kepada apa? Madrasah, memang betul. Tapi jangan lupa, madrasah tidak selamanya boleh bergantung kepada infak orang ramai untuk operasi. Jadi sesuatu madrasah perlu memikirkan sumber ekonomi yang konsisten, kan, yang mana mereka boleh sustain walaupun tanpa sumbangan orang ramai. Jadi itulah yang kami impikan dalam proses pembinaan perkampungan hijrah. NGO kita nak bergerak untuk jangka masa yang lebih jauh, yayasan kita dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, insya-Allah umat Islam supaya tidak segan dan tidak silu, tak rasa pun soalannya bila buat fokus kepada ekonomi, kita rasa macam kerja dunia. Sebab kita faham dunia adalah jambatan. Jadi kita kena lalui juga, kita kena ambil kutip sebanyak mungkin, dan sesungguhnya sesuatu harta dunia pada tangan orang beriman itu jauh lebih baik dan bermanfaat berbanding pada tangan orang yang musyrik. Jadi kita kena berusaha, tetapi ia adalah alat bukan matlamat. Dakwah dan kerja-kerja kebajikan, dua itu perlu seiring. Sebab Rasulullah memang menjaga kebajikan orang yang memerlukan dan dakwah kepada yang memerlukan juga. Kita pun memerlukan dakwah sampai akhir hayat. Jadi insya-Allah Ustazah, kita sambung lagi. Boleh Ustazah. Okey, ni lot yang terakhir ni Ustazah, kita dahulunya restoran lah Ustazah, restoran Anadha. Kita menyediakan menu nasi Arab, nasi Arab Mandi, Western. Cuma macam yang Tok Guru maklum tadi, sebab PKP kita terpaksa hentikan lah. Yang di hujung tu Ustazah itu tempat masak untuk pelajar Ma'had Tahfiz. Kita masak bengkel motor tu di bawah Anadha juga Ustazah. Masya-Allah. Di bawah Anadha juga kita latih pelajar lelaki kemahiran yang berminat untuk belajar kemahiran membaki motor. Ini memang bijak. Ini sangat bijak. Itu punya pondok-pondok bawah Anadha juga ya? Ya Ustazah. Masya-Allah. Okey, itu kita boleh fikirkan untuk Hijrah City. Maksudnya terus bina kemahiran yang mana pelajar di situ terus belajar begini-begini. Sebab akhir zaman sekarang ni kemahiran jadi nombor satu. Pendidikan taraf sijil tu jadi nombor dua. Orang ada kemahiran, dia boleh survive. Orang yang ada sijil saja, kalau tak ada kemahiran, sebab macam ni, kilang ni dia nak orang yang boleh handle terus mesin, bukannya sijil tapi baru nak belajar gini-gini. Jadi kemahiran ni benda yang mahal lah sekarang. Jadi alhamdulillah memikirkan bagaimana pelajar-pelajar untuk survival kan. Jadi terus bagi kemahiran apa yang habis belajar dia orang boleh dapat jana pendapatan. Subhanallah, tuan-puan sekalian, kalau kita tengok cuba pusing 360 darjah. Sebab nak bagi dia orang nampak. Okey, ikut saya pusing ya. Okey, nampak, kita akan nampak suasana, nampak kawasan banyak untuk parking. Macam tu. Sebab dia orang ni walaupun dia orang tak sampai, tapi kalau dia orang tengok live Ustazah, macam dah sampai. Ramai nak datang kan ziarah. Tanpa sekalian, mereka juga ada penternakan, tapi tempat yang berbeza. Hotel di Langkawi, cari An-Nahdah. Nahdah Langkawi Resort memang cantik. Saya baru tengok sebab baru juga siap. Lepas tu apa lagi yang jauh? Ya, ada swimming pool semua tu, betul lah tu. Lepas tu antara yang kami fikir, sebab di sini juga ada dewan yang besar. Surau pun besar, boleh muat sampai 5,000, dan ada dewan yang baik untuk macam kenduri-kenduri. Jadi terus fikir buat sesuatu untuk jana ekonomi. Sebab tu mereka boleh bina selepas tu. Bukannya bila sembarang orang tak ada, berhenti. Tak. Sebab apa? Mereka dah ada dah penjana. Lepas tu
dapat hasil apa semua, kembangkan lagi. Sudah tentu ia menambah kepada apa? Sumber zakat, menambah peluang pekerjaan kepada umat Islam, mengukuh ekonomi umat Islam. Okey Ustazah, itu apa Ustazah? Pondok tu. Pondok Ustazah, maaf saya belum terangkan yang atas ni. Saya lupa nak maklum yang atas ni Ustazah, maaf. Okey, yang atas ni kita ada dewan. Dewan kita buat juga untuk, sebelum ni kita ada buat konvo pelajar. Kemudian kita buat juga untuk sewaan jugalah Ustazah. Atas kenduri lah. So atas ni dewan ni memang dewan panjang, dewan yang besar lah Ustazah. Boleh Di muat sini. berapa? Di sini kalau dewan ni boleh muat dalam 500 lebih. Ni dewan lah. Di sini kita ada 4 dewan Ustazah. 4 dewan. Di sini satu di Dewan Bazar Tok Guru. Kemudian di madrasah kita ada 2 dewan jugalah. 2 dewan, dan di hotel ada 1 dewan. Jadi ada 4 dewan lah Ustazah. Masya Allah. Ya, Ahli Dewan Undangan Negeri ya. Sini pun banyak dewan. Okey. Masya Allah. nak pusing ke sana Ustazah? Lepas tu kita berakhi ke. Boleh. Yang ini okey, yang 4 pondok kayu ni kita buat untuk pelajar Mahat Tafiz An-Nadhah yang umur 16 tahun ke atas. Jadi ada di keempat-empat pondok ni ada penduduknya lah, ada warganya lah. Okey, kemudian di sana tu yang bangunan hijau tu semua di kawasan situ sampai situ semua kawasan perkampungan Islam lah Ustazah. Oh ya ke? Ingatkan ni rumah orang kampung. Ini bawah An-Nadhah juga. Muslimin muslimat yang warna-warna tinggi-tinggi tu rupanya memang sini ada pondok untuk warga emas. Jadi situlah perkampungannya, dinamakan perkampungan Islam An-Nadhah. Masya Allah. Okey, sila Ustazah. Jom Ustazah. Okey, yang ini yang tadi Ustaz maklum kita ada kuda jugalah Ustazah. Okey. Ada kuda tu. Ada. Kat kandang tu ada kuda. Ada kuda. Masya Allah. Ni ramai lah orang datang ziarah. InsyaAllah. Boleh naik kuda. Seram tak biasa. Di tapak ni, semua ni tapak jualan lah sepanjang setiap hari Sabtu di seluas kawasan ni. Semua peniaga menjual di sini lah. Oh, ramai lah. Ramai Ustazah. Hari Sabtu di sini memang ramai. Dia macam suasana Rusila Terengganu. Betul. Bila hari Jumaat. Kita kena gila aiskrim ni. Kan. Hari Jumaat je memang peniaga-peniaga jadi ambil peluang untuk cari rezeki. Berarti sama dapat rezeki dunia, dapat rezeki akhirat mendengar. Ni misi speaker kuat ni kan. Jadi semua dengar. Betul. Masya Allah, indah sekali. Okey, kita tengok pondok sini. Kita masuk ke sini boleh Ustazah? Boleh. Sambil cakap Cik. Ni lebih kurang berapa penghuni ni? Kalau yang pondok ni Ustazah, setiap pondok ni kita muatkan 3 ke 4 orang pelajar putera lah Ustazah. Masya Allah. Okay. Pelajar putera yang kecil-kecil duduk di asrama. Yang ini yang senior-senior lah. Subhanallah. Hati-hati Ustazah. Ya. Ni pondok lah, pondok perkampungan Islam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sudah ingat tak? Ya. Ada muslimat hari tu ke tempat Ustazah dekat galeri. Betul. Yang cakap telefon. Ustazah doakan saya. Subhanallah. Jangan senang kan? Oh, jadi yang saya cakap telefon video call dah. Yang mana ke? Apa yang pergi tu apa ni maklum. Mari kita punya kawan ngaji. Subhanallah. Kan Hajah yang Ustazah kata ni siapa? Saya kata Hajah Ros dari Korea. Hajah dah berapa lama duduk sini? Bulan 15 hari 5 tahun 2022, 10 tahun. Subhanallah. Pondok ni 2 tingkat. Saya punya sebelah sana Ustazah. Oh, belah sana. Ustazah nak singgah boleh? Ya, singgah. Okey. Apa ni, nak naik atas kot mana? Tak. Atas dengan bawah. Oh, memang kalau sewa atas bawah? Tak. Oh, rumah 2 tingkat. Ada tingkat Ustazah. Oi, kan main. Tuan-puan sekalian, rumah pondok di sini, perkampungan hijrah ni, kalau kita duduk, rumah 2 tingkat. Ni kali pertama lah kami sampai. Maksudnya kali pertama kami jumpa, kalau rumah maksudnya pondok warga emas, rumah 2 tingkat. Ustaz, mana Ustaz Azmi? Rumah pondok dia 2 tingkat. Rumah 2 tingkat. Ya, subhanallah. Yang berkeluarga apa semua. Nanti kita jumpa. Assalamualaikum. Boleh cakap. Itulah.
Masya Allah. Saya kawan dengan adik ipar Ustaz Faiz. Oh ya ke? Amboi, siap kawan. Masya Allah. Ngajak di sekolah yang sama. Ya, ngajak. Ya. Berapa lama duduk sini? 4 tahun dah sejak pencen. Ya. Ya. Seronok tak? Seronok sangat-sangat. Oh, dengar. Tersangat-sangat. 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 Oh, tu banyak sangat tu. banyak Banyak sangat beronok-onok. Pencen cikgu. Ya. Ngajar apa dulu? Dulu kau ngajak matematik. Oh, guru mat. Ui, guru mat biasa orang kata tegas no. Cengeng lah. Cengeng. Memang cengeng lah. Oh, subhanallah. Apa yang jadi seronok sangat-sangat tu duduk sini? Macam-macam lah program. Apa solat-solat kita tak tinggal lah. Waktu solat yang fardu tu kita akan ke jemaah di madrasah tu lah. Program baca Yasin hari Khamis. Hari Rabu Ustazah Azizah mai hajang tajwid. Kelas tajwid. Hari Selasa dengan hari Rabu tadi ni kami ada kelas duha. Tiap-tiap hari Ustaz Mutalib kelas subuh, kuliah subuh. Kita teduh sikit kat bawah. Kami tak apa. Sebab kan cayak kita duduk bawah tu kan. Masya Allah. Saya pun okey. Seronok dengar cikgu kita cakap ni. Masa tak cukup lah rasanya kan. Letih. Maksudnya ada setengah warga-warga emas ni tak tahu nak buat apa. Kelip mata, buka mata. Tapi ni tak cukup masa. Banyak aktiviti. Kalau duduk rumah memang lara lah banyak. TV ada, nak kena buat kerja rumah banyak kan rumah kita. Di sini rumah kecil je. Rumah nak pergi ke sana kan memang elok lah kecil pun. Lepas tu ada ramai geng kan, rakan sebaya ramai. Sama-sama Masya Allah. Satu tujuan. Ya, betul. Tujuannya nak buat persiapan nak berpindah. Nak berpindah ke satu tempat yang kekal. Masya Allah, sedap kalau dengar cikgu bercakap. Semua pun pandai bercakap ni Assalamualaikum Hajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang lama. Nama siapa? Nama Hasnah. Hajah Hasnah. Iya. Hasnah ni yang baik. Masya Allah. Umur berapa? 70. 70. Nampak macam 30. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebab kan ahli syurga kan umur sekitar 30 lebih. Itu yang kata umur macam 30 belakang tu. InsyaAllah. Apa ni Hajah Hasnah. Berapa lama dah duduk sini? Masuk 8 tahun. Masuk 8 tahun, Masya Allah. Macam mana rasa bila duduk di kawasan pondok ni? Allah. Masa duduk dalam taman syurga. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Sebelum pindah ke taman syurga yang sebenar, Allah bagi nikmat. Iya. Sebab majlis ilmu tu kan taman syurga Allah di dunia. Ya. Masya Allah. Mungkin khatam Quran kerap kan dapat khatam Quran gitulah. Nak buat apa lagi kan kita ni. Belajar ngaji. Ya bolehlah tolong tegak-tegak. Bukanlah pandai sangat pun. Sambil-sambil mengaji. Jadi Ustazah Hasnah jugalah ni. Sebab ada setengah macam warga emas dia kata macam ni. Buat apa tua-tua mengaji? Contoh kan. Ada yang kata buat apa orang tua-tua duduk sibuk mengaji kitab tu, mengaji kitab ni. Kita bukan boleh ngajak orang pun. Tapi sebenarnya di dalam Al-Quran ada sebutkan tentang kalaulah kita ni jadi orang soleh, orang yang baik, Allah bagi tu kebaikan tu sampai anak cucu cicit pun jadi soleh. Jadi saya suka sebut walaupun nenek-nenek duduk di pondok dulu mana-mana belajar kitab ni sekian-sekian. Kalau fikir nak ngajak kat siapa? Kenapa susah payah belajar kitab? Tapi sebab kita yang nak jadi baik. Dan barakah itu Allah jadikan anak cucu keturunan tu insya-Allah ada yang lahir alim ulama. Subhanallah. Sebab apa? Bukan mudah ni duduk sini ni. Kena lawan perasaan jemu, kadang tu cemuh belajar ni kan. Dugaan paling hebat. Dugaan paling hebat. Bila tahu anak kawan yang rakan sebaya lain yang tak duduk pondok kan pergi melancong sana kan melancong sini. Kita pula macam duduk sini kadang mari ada perasaan tu kan. Jadi alhamdulillah pengorbanan nenek-nenek kan para ibu sekalian menetap di satu tempat yang baik ini mudah-mudahan lahirnya zat keturunan yang soleh salehah, alim ulama, al-huffaz al-Quran insya-Allah. Amin. Okey, kita kena jalan lagi ni. Belakang. Belah sana. Jom. Kita nak tengok rumah Hajah Rosnah. Pernah berbicara ni bunga ros ni. Hajah nanti kita ambil gambar sat lagi saya datang balik kau nak ambil gambar. Ya.
kat situ juga. Oh, belakang ni. Sekarang. Subhanallah, situ. Masya Allah. Alhamdulillah. Okey, kita sekarang dengan Hajah Rosnah. Hajah Rosnah, dia sudi nak tunjuk pada kita. taklah seberapa pondok je. Subhanallah. Yang penting dapat berteduh. Sebab kita dah biasa cakap telefon. Ya. Inilah pondok saya. Subhanallah. Jadi kita memang boleh macam, oh ni, comel. Ini dah renovate ni. Subhanallah. Duduk berapa orang? Satu orang. Satu orang, Masya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah, comel sangat. Mana? Okey, meh, tik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuan-puan sekalian, saya rasa comel sangat. Kalau ni namanya pondok, tak tahulah kan. Kalau ni pondok lagi comel di rumah kita ni. Subhanallah. Meh masuk, dik. Boleh tengok memang Hajah Rosnah kita ni dia pandai hias ni. Dia suka hias. Comel je Tengok ada hiasan, tamu duduk. Masya Allah. Subhanallah. Kat atas nanti kita round sikit. Oh, memang sebenarnya kita di Hijrah City memang impiannya buat 2 tingkat. Maksudnya kalau tetamu, kalau keluarga datang, anak-anak dan semuanya, Masya Allah. Okey, kita tengok ada ruang tamu. Jadi bilik, bawah ni ada bilik juga? Atas bilik. Okey. Ini dapur. Alah, comelnya dapur. Oh, memanglah seronok. Ini bilik air. Ni bilik air, ni ruang dapur. Okey, Masya Allah. Di mana lokasi ni? Di Yayasan An-Nahdhah. Ni adalah kawasan perkampungan Islam An-Nahdhah. Masya Allah. Dibina sebuah perkampungan yang mana penduduknya duduk di sini. Ada majlis ilmu. Alah, comel-comel semua. Anak-anak dara kan? Mak dara dengan nenek. Mak dara dengan... anak dara tua. Tapi tetap muda. Jiwa muda. Subhanallah. Jadi di sini memang rumahnya 2 tingkat. Ui, Masya Allah. Ini bukan saya pun tak ada macam ni. Apa ni? Comel. Masya Allah. Ada tanda, lepas tu ada bilik. Pandainya hias bilik. Macam tahu saya nak datang. Tak tahu kan? Memang setiap hari kemas. Masya Allah. Comel ai, subhanallah. Depan lagi pun tak apa. Apa lagi nikmat kan, duduk di kawasan yang baik, di rumah yang baik. Masya Allah. Tu dia. Balik. Kita berdua gambar. Ambil gambar kita dua. Sebagai bukti ya. Sampai saya sini Ambil gambar, adik. Bagi pun. Okey. Satu, dua, tiga. Kod 1, 2, 3. Ada password. Apa adik? Nanti adik bagilah pada Hajah. Nanti forward. Sebab kita nak kena turun dah pergi madrasah. Dah ambil ke adik? Dah ambil gambar? Tadi dah ambil kamera. Okey dah. Masya Allah. Makasih Hajah Rosnah sudi berkongsi. Ini bilik air. Ya, ini bilik air. Jadi aktiviti tu macam pagi ada kuliah duha. Dia pagi kuliah subuh. Kita solat subuh. Dia ada kuliah subuh. And then pukul 8.30 kita ada kuliah duha. Lepas kuliah duha kita baliklah. Aktiviti di rumah kan, di pondok ni. Ya, subhanallah. Suasana yang kalau anak-anak pun tak risau kalau maknya duduk sini kan, sebab ada jiran. Ya, sebab seorang, Masya Allah. Okey. Hajah. Saya ni kita nak pergi ke madrasah. Jadi kita ambil nak pergi jumpa pelajar, ambil gambar ramai-ramai dengan
anak-anak dara ni. Mak-mak dara. Ataupun tok nenek. Tok pondok. Dia orang panggil Tok Pondok. Oh, tok pondok. Anak-anak sini panggil. Masya-Allah. Mana kita nak ambil yang teduh sikit lah. Ustaz Mutalib suruh bawa kat kandang kuda anak Ya. dia tu. Anak tu dia. Sebab kita lalu sini boleh? Kena cross ni ya. Cross sini. Boleh ni. Tak apa. Kami kita tengok kita ambil gambar dulu. Sian tok pondok. Tok pondok ambil gambar kat mana? Kalau gitu tapi takut tok pondok tunggu lama. Ya, nak tekan gambar dulu. Kena pelanggan. Okey. Ni, pergi ready nanti saya pergi situ. Tang mana? Tang tu. Jom tekan gambar rumah nak. Ni. Jom kat dalam rumah Liza. Gini. Tok pondok pergi dulu, saya pergi kat kuda sekejap sebab ustaz suruh tunjuk jap kawasan kuda. Nanti dah ready saya mari pump ambil gambar. Okey, bawa tok pondok kita pergi sana. Ada titik. Jap, ada titik. InsyaAllah boleh. Umur berapa? Dalam 17 tahun. 17 tahun. Ya. Dia jaga kuda. Jaga kuda sendiri tu. Kuda sendiri. Ni kuda anak Ustaz Mutalib. Subhanallah. Tim kuda lah dia ni. Masya-Allah. Jadi petang-petang diorang ni belajar berkuda. Adalah yang datang bawa anak kan naik kuda round-round. Subhanallah. Sini tu. Okey. Kita lalu situ. Boleh lalu tengah ni? Takut pas. Ya. Masya-Allah. Apa cabaran jaga kuda ni? Nanti kita tanya dia. Ni anak nombor 3 Ustaz Mutalib. Ni isteri Ustaz Mutalib. Pengasas Pemaisuri Agong ni. Oi. Sambut tamu lah. Memang depa dia berbunyi. Subhanallah. Ya. Bila naik kuda kan kita rasa memang betul-betul berserah diri. Minta maaf. Betul-betul berserah diri sebab kita dengan kuda saja. Maksudnya bila kita minta maaf kan bila tak ikhlas kita akan rasa usah cubalah. Cuba nak cakap tu susah sikit lah. Maksudnya kuda tu pun susah nak dikawal kan kalau tak ikhlas. Masya Allah. Mana Ustaz Tengku? Munir Ulia. Nama Munir. Dia jalan. Okey, mari kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Boleh ke pergi dekat? Kalau nak pergi gosok boleh? Takut dia tendang tak? Ini anaknya. Ya, Munir. Mari sini Ustaz Munir. Masya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Nama siapa? Munir Ulia. Tengok sini Ustaz. Masya Allah. Umur berapa? 17. 17. Masya Allah. Berapa lama dah ni dengan kuda ni? Dalam 2 tahun ni tu. 2 tahun. Ini memang kuda Ustaz Munir. Betul Munir? Masya Allah. Nama siapa kuda ni? Ni Al-Lizaz. Al-Lizaz. Perempuan kau lelaki ni? Laki jantan. Jantan. Nama Al-Lizaz tu kan? Lizaz. Maksud dia apa? Lizaz tu. Tahu. Tahu. Tapi sedap nama Lizaz kan? Ya, macam muka ustaz lah. Munir, sini Ustaz. Gitu. Okey, apa cabaran nak jaga kuda ni? Cabaran dia. Kena hadap perangai dia hari-hari. Ya, perangai dia macam mana? Kadang buat perangai. Merajuk. Tapi yang ni baik lah. Kadang ada yang jenis tendang, gigit semua. Gigit pun ada? Ada. Yang jenis buat orang. Tapi yang ni tak ada lah. Jadi kuda dia kenah juga nah? Ikut mood dia. Ikut mood dia. Mana lagi banyak kenah perempuan ke kuda Tak tahu. Tapi sebab Munir dah ngadap dia tengok. Dia jeling. Okey. Sebab Munir dah biasa ngadap kenah kuda ni, insya-Allah mudah esok ngadap kenah isteri ni.
Didoakan Munir menjadi anak yang soleh, dikurniakan isteri yang soleha. Subhanallah. Kenapa Munir rasa nak pelihara kuda ni? Sebab minat. Minat. Sukan sunnah kan? Sunnah. Subhanallah. Boleh tak nak tengok Munir tunggang kuda sekarang? Subhanallah. Jom kita tengok. Anak anda. Anak anda Ustaz Abdul Muttalib. Pengasas kepada An-Nadhah. Kita tengok dia dengan kudirnya nama Al-Lizaz. Subhanallah akan menunggang kuda. Masya Allah. Umur 17. Pun belajar di madrasah sini. Menengah. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Okey. Okey, subhanallah. Ramai yang sedang menonton, lebih kurang 1,000 lebih. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Nanti kita nak pergi dekat madrasah ya, tengok suasana madrasah. Tapi kita nak tengok anak Ustaz Abdul Muttalib kita menunggang kuda. Tengok dia buat persiapan pakai kasut. Okey. Lepas tu ada tali. Tu dia. Steering. Dia cakap steering. Masya Allah. InsyaAllah Munir. Nanti satu hari Munir ada tempat. Kita panggil apa dah kalau kuda ni? Bukan, maksudnya sukan apa? Bukan sukan berkuda. Tak, dalam bahasa kita, bahasa English tu. Equestrian apa? Sukan kuda tu equestrian kan? Equestrian. InsyaAllah ada pusat equestrian sendiri. Ada kuda sampai berpuluh beratus. Lepas tu melatih ramai pula. Anak-anak muda Islam kita berkuda. InsyaAllah. Amin. Panji-panji kan. Yang akan melatih ramai lagi pemuda-pemuda kita. Sebab memang yang saya tahu, yang saya fahamnya, nak menguasai dan menundukkan kuda bukan mudah. Kena sabar. Kena cekal. Kalau hati tak kental tak boleh main kuda. Kena ikhlas, sabar, semua itulah. Masya Allah, tu dia. Okey, dipersilakan Munif dengan kudanya Al-Lizaz. Ustaz Azmi tengah naik. Ustaz Tengku naik kuda. Ustaz. Ustaz suruh saya naik dulu. Masya Allah. Tak, okey. Terima kasih. Tidaklah saya naik. Masya Allah. Dik, kamu tunjuk tak? Pergi dekat, Dik. Sini. Letuk lagi kaki tu kuat lagi. Baru lama. Okey. Ustaz tak. Tak cuba naik. Naik gambar je. Ustaz naik kereta. Ustaz naik kuda. Itulah. Datang sana. Ni boleh, Munir boleh buat dia berlari. Boleh. Berlari melompat, buatlah nak tengok. Lari ke, lompat ke, terbang ke. Lawa kan. Memang segak lah kuda ni. Berserah bila kita naik atas. Ya. Dekat Terengganu tu menang Ustazah. Ya. Sukan Terengganu tu. Equestrian kan? 40 km kuda dia. Tak puas lagi Munir. Lain kali ni panas tu. Okey, ni panas. Betul-betul, Masya Allah. Kat Ustazah yang pergi ride. Pergi ride dengan Sultan Terengganu. Lepas tu menang apa? Ya, kira lulus 40 kilo. Lulus 40 kilo apa? 40 kilo ride 40 kilometer? Jauh tu. Elizaz ni berjalan 40 kilometer. Berjalan daripada mana ke mana? kat Terengganu. Ada track dia. Ada track dia. Hebat. Dan 40 kilometer tu jauh. Maksudnya kamu menguasai Elizaz dalam tempoh tu bukan senang kan? Lepas tu straight ke ada berhenti? Rehat, RNR? 20, lepas tu berhenti sat, sambung balik 20. Berhenti tu dia minum air ke apa? Berhenti
Nanti pergi mandi-mandi dah, pergi dah relax sikit. Dia suka makan apa? McDonald ke gapo apa? Dia makan dedak dah. Dedak dengan rumput. Dia suka. Suka. Masya-Allah. Kalau air kosong Air pahit macam tu. Air pahit macam tu lah. Kah ada ubat-ubat, ada antibiotik, ada kena vaksin ke? Itu ada juga. Ada juga lah. Tengok kalau badan tak sihat ke bagi ubat. Okey. Macam kami ada pelihara kucing. Kalau sakit boleh pergi bawa klinik. Ni kalau nak bawa macam mana? Kalau dia sakit demam ke apa? Yang ni selalu kami jumpa dengan kawan-kawan lah. Kawan orang-orang lama. Oh, maksudnya tak veterina datang sini kan? Tapi kami buat secara kampung lah. Oh, macam kita orang juga. Kan ada juga yang merawat cara kampung. Masya-Allah. Allah Akbar. Turun lagi ke Terengganu. Oh, turun lagi Terengganu. Ini umur berapa ni Elizas? Ni 6 tahun. Oh, 6 tahun. Oh, baru kecil. Subhanallah. Ni mandi seminggu sekali ke macam mana? Mandi kalau tak rajin bagi hari-hari pun boleh. Oh, hari-hari. Lepas tu ni rajin tak? Kalau macam kami kalau lepas naik baru kami pergi mandi. Kalau peluh-peluh lah. Oh, dia peluh-peluh. Kalau Ni lepas. shampoo kan ni? Pakai sabun. Sabun biasa. Ni kan kalau apa ni? Handsome kan? Shampoo pakai apa? Conditioner kan? Lembut. Okey. Tidur lah. Oh, bagi tidur. Dia ada. Okey, cuba bagi dia tidur. Boleh? Okey, skill bagi tidur. Tak apa. Okey, tidur Elizas. Tapi dia panas ni kan, tapi insya-Allah kita tengok. Oh, ada skill bagi dia tidur. Macam lebam. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Elizas. Dia panas kot, dia tak mau tidur. Oh, ni Bawah sebab tanah panas kot kan? Sian dia. Nanti sat. Tuan dia pujuk dia, suruh baring. Elizas. Malu ya? Okey. Rehat. Okey, rehat. Oh, gitu. Masya Allah. Dia suka tak baring? Dia suka lah baring, rehat. Suka tidur. Masya Allah. Oh, bolehlah pegang. Tak apa. Okey. Terus ni. Masya Allah. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Mailah sini encik. Subhanallah. Ambil gambar. Nanti insya-Allah kita kan nak ada ni ladang kuda apa semua. Okey. Bangun dia macam mana? Carrot, dia suka makan carrot tak? Oh, carrot suka. Okey. Alhamdulillah seronok kita tengok orang muda menguasai kuda. Oi, Syira tunjuk. Oh, terus bangun sekali. Wah, hebat. Subhanallah. Ustaz Munir, terima kasih banyak insya-Allah. Moga selamat maju jaya. Segak orang macam mak ayahnya. Subhanallah, soleh insya-Allah. Okey, jom Ustazah. Jom. Ustazah, jom. Jom Ustazah. Kita ambil gambar dengan Tok Pondok dulu boleh Ustazah? Sekejap. Boleh dengan Tok Pondok. Tok Pondok. Dah tunggu. Kita nak ambil gambar mana tu? Di depan. Boleh. Dia orang dah ready. Dah ready dah tu Ustazah. Dekat rumah dah. Ya. Rumah Ustazah sikit mana? Oh, Masya Allah. Ustazah duduk situ. Ustazah memang duduk dalam ni dengan Ustaz. Masya Allah. Kalau rumah dah kot. Boleh tu sekali semua kan? Boleh. So, kalau lebih moleknya kita ambil dalam rumah Ustaz Ustazah lah boleh Ustazah? Saya boleh je. Cuma Tok Pondok dah ready belum? Dah ready dah. Semua dah ready dah. Okey, jom. Nak balik buka pintu. Baik Liza. Okey, tu rumah Al-Fadil Ustaz dan Ustazah. Lepas ni kita akan jumpa anak-anak madrasah sebentar. Lepas ni kita akan warna rumah hijau muda dalam ni kan. Ini sebelah madrasah je rumah Ustaz pun. Sebelah ni klasik. Kalau pengajian yang tak Tok Pondok yang Cuba tengok.
Nampak tak? Ada juga atas tu kelas yang dijalankan atas. Kelas tuition? Oh. Oh, kelas tuition untuk fast track SPM tu kan? Di bawah fast track tak ada, cuma kita buat kelas tuition untuk SPM lah. Untuk SPM. Ada kelas tuition belah siang pengajian hafazan macam biasa lah Ustazah. Okey. Di sini anak ni yang mana nak ambil SPM dia belajar ni je. Betul Ustazah. Masya-Allah. Kalau kami panggil fast track, maksudnya jalan SPM ni kan. Jadi 2 tahun sekarang dia pintas fast track terus ambil SPM. Betul. Masya-Allah. Sama Putri Ustazah. Oh, sama Puteri dekat atas ni. Putri bawah ni kelas. Masya-Allah. Kita akan sampai ke rumah Al-Fadilah Ustaz dan Ustaz. Mai tok pondok. Ustazah kata ambil kadang. Masya-Allah. Boleh ramai-ramai sikit. Boleh teduh sikit. Memang dah panas dari tadi kan. Masya-Allah. Alhamdulillah. Ustaz kan kontraktor. Jadi terus rumah pun tengok dia buat tinggi binaan. Nak ambil gambar kat mana? Cantik. Masya-Allah. Cantik sangat. Kena ambil gambar sini. Oh, betul. Ramai-ramai. Mungkin kena alihkan tu kot. Jom. Ya. Okey, boleh. Meh. Liza duduk Puteri Masuri duduk sebelah ni. Ya. Meh. Tok. Meh. Meh. Mana Ustazah? Ustazah sini Ustazah. Masya-Allah. Meh, Sad. Ini isterinya Ustaz Abdul Muttalib. Meh. Mas. Meh, Ustazah. Duduk dah. Orang yang Mana lagi tu? macam Ustazah wajib duduk sebelah saya. Ustazah sini Ustazah. Ustazah sini. Masya-Allah. duduk membolehkan tu kan? Boleh. Ya, duduk belakang ni boleh, duduk belakang ni boleh. Mas pakai ke Mas? Mas pakai ke? Boleh. Pakai ke buka sat je. Boleh buka sat. Depan. Tak boleh. Kalau tak boleh duduk. Kak Long duduk sini masuk kot datang ni. Boleh Kak Long. Boleh kita alih kerusi kita tarik. Mira tengok sana. Masuk. Okey, subhanallah. Ni antara penghuni tok-tok pondok kita. Okey, kita ambil gambar Zat. Belah sana dia duduk. Senyum, 1, 2, 3, senyum, 1, 2, 3, senyum. Tengok semua. Okey, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Okey. Depan. Subhanallah.
Ustazah. Mana Ustazah? Oh, Ustazah. Ni Ustazah kita. Cantiknya lah dapur. Ni apa ni? Kerusi meja kayu. Ambil sana. Nak kena tunjuk kat adik. Kat adik dapur. Ipah. Okey. Satu. Masih. Ni kan nanti anak masa sedang tunggu. Nanti kita jumpa balik. Okey, nanti. Terima kasih. Okey, subhanallah, alhamdulillah. Minta maaf tuan-puan sekian sahabat-sahabat. Sesi bergambar dengan tuk-tuk pondok kejap Cantik tengok rumah Al-Fadhil Ustaz. Hijau kuning muda. Ui, cantik lah warna. Masya-Allah. Rezeki Ustaz. Lepas tu tak apa. Kita faham. Masya-Allah. Kita jumpa dengan pelajar putera-puteri, minta kata-kata semangat sikit kepada Ustazah untuk anak-anak hafaz Al-Quran ni. Subhanallah, insya-Allah. Allahu akbar. Okey, jumpa. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Ini kira Ustazah terus ke macam mana ni? Ya. Okey, jangan duduk lagi. Subhanallah. Kan biasa kalau ustaz ceramah, anak-anak pelajar lelaki duduk depan kan? Tapi sekarang penceramahnya Ustazah. Boleh tak Ustazah nak bagi kelebihan kepada anak-anak perempuan? Jadi, yang lelaki pergi ke sebelah sini, yang perempuan sebelah sana. Lepas tu perempuan duduk depan, lelaki pula belakang. Boleh tak? Saja, sekejap je. Okey, bergerak sekarang. Okey, ke sini. Jangan bertembung. Ke sini. Lepas tu kamu bergerak ke belakang. Jangan kecil hati. Macam tu. Subhanallah. Tengok muslimat tu. Gede-gede tu. Muslimat tak sabar. Saya nampak belakang tu. Ustazah nak duduk depan. Okey, men. Yang lelaki pula belakang. Masya Allah. Bukan Ustazah malu dengan anak-anak. Semua macam usia anak Ustazah. Sekadar Ustazah nak bagi hari ini kelebihan kepada anak perempuan. Okey, duduk dalam jarak, dalam cantik-cantik, dalam barisan. Sekarang duduk. Subhanallah. Ijlis. Ya habibati qalbi, ya habibi qalbi. Wahai kekasih hati, ijlis, duduk semua. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, anak-anak muslimin muslimat, para umat Islam, para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua adalah hamba Allah, hamba abdi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siapa anak-anak di sini kenal
kenal ustazah kat depan ni? Siapa kenal, angkat tangan. Oh, subhanallah. Anak lelaki yang belakang kenal lah? Masya Allah. Siapa nama ni? Subhanallah. Kenal kat mana? Oh, dekat IG. Siapa ada FB kat sini? Oh, FB ada, IG ada. Masya Allah. Tapi anak muda suka IG kan? Ustazah banyak aktif di FB, tapi tak apalah sebab ustazah pun muda lagi. Lepas ni ustazah akan aktifkan di IG. Masya Allah. Umur berapa ni? Siapa tingkatan 5 angkat tangan? Tingkatan 5, dia tak nak ngaku dia tua. Angkat tinggi-tinggi, tingkatan 5. Masya Allah. Tingkatan 4. Angkat tinggi, tingkatan 4. Malu, Masya Allah. Tingkatan 3. Okey, ramai juga. Tingkatan 2. Okey, tingkatan 1. Masya Allah, Alhamdulillah. Seronok tak belajar sini? Subjek utama? Subhanallah. Kamu bakal Al-Hafiz dan Al-Hafizah. Betul? Allah, 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 Allah. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Angkat tangan semua. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Takbir itu Allah, Allah Akbar, Allah yang Maha Besar. Dan kamulah wakil-wakil dari kalangan umat Islam yang membesarkan Allah, yang membesarkan kalamullah, yang membesarkan Allah yang memerintah bumi ini, yang selalu menghafal, mengalungkan, mengulang-ulang Al-Quran. Ustazah tahu antara cabaran utama kamu anak-anak sekalian, kadang-kadang kamu diuji dengan rasa jemu menghafal Al-Quran. Betul atau tidak? Ustaz, ustazah, kadang-kadang kita kena dengar luahan anak-anak kita ni. Antara ujian terbesar anak-anak tahfiz, ada perasaan, ada situasi jemu. Orang kata apa tu? Kalau orang Kedah, orang Penang cakap apa? Jemui. Aduh, jemui. Betul tak saya sebut? Makhraj betul Cemui. Over sangat cuba kamu sebut macam mana? Dia lagi tekan. Jadi M tu kena tasydid lagi ya. Cemui. Macam tu. Subhanallah. Macam ni ustazah tak kata, apa ni cemui dengan Al-Quran. Ustazah tak cakap macam tu. Ustazah tak pandang pun apa yang kamu sebut itu suatu benda yang buruk. Sebab ustazah pernah terlibat dengan pusat pendidikan tahfiz. Kadang-kadang anak tahfiz datang menangis-nangis. Ustazah macam mana ni? Macam mana ni ustazah? Rasa macam tak nak hafal dah. Rasa jemu, rasa cemui. Rasa nak berhenti, rasa macam-macam lah. Itu di antara ujian dan cabaran berat kamu wahai anak-anak. Dan bila kamu lawan perasaan tu, kamu umpama sedang berjihad fi sabilillah. Allahu Akbar. Sebab apa? Ramai yang kalah dalam medan ni. Dia bukan nak lawan apa? Lawan diri sendiri. Nak lawan bisikan syaitan ni. Daripada ramai yang masuk ni, dia nak pastikan seramai mungkin yang berhenti tengah jalan. Subhanallah, ini sebenar-benar jihad di akhir zaman. Sebab anak-anak seusia kamu ni, waktu macam ni, duduk baring-baring, duduk main game, duduk main TikTok, duduk main Instagram, duduk pergi sana, pergi sini, cuti sekolah, orang lain pergi melancong, kamu duduk sini. Sebab itu, subhanallah, perjuangan yang kamu lalui setiap saat, setiap masa, setiap langkah, semua diberi pahala jihad, jihad, jihad. Allahu Akbar, subhanallah. Manusia lain sibuk upload macam-macam untuk dipuji dan dipuja di Instagram, di TikTok dan sebagainya. Tetapi kamu anak-anak, kamu sedang dipandang oleh para malaikat. Kamu dinaikkan nama kamu, kedudukan kamu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Mungkin ada di antara kamu rasa macam
Dengar apa yang ustazah cakap ni seronok-seronok, halua telinga, gurau-gurau, saja-saja. Tak, apa yang ustazah cakap ini benar-benar ustazah maksudkan. Ustazah tahu perjuangan kamu sangat susah, sangat sukar. Ustazah pernah tanya diri ustazah sendiri, mampu tak ustazah duduk satu tempat 1 bulan je, ustazah tak ada buat perkara lain, rutin adalah hafaz Quran. Bangun awal pagi hafaz Quran, rehat sekejap sambung hafaz, kemudian okey buatlah aktiviti sekian-sekian mengaji, lepas tu hafaz lagi. Mungkin boleh bertahan 2 hari, 3 hari, 5 hari. Mungkin seminggu ustazah dah mikir cari alasan untuk keluar. Sebab itu ada yang ibu-ibu kata, ustazah kenapa anak saya? Kenapa saya tanya? Anak saya tahfiz ustazah, tapi dia kata dia cemui nak hafal Quran. Adakah hati anak saya berkarat? Adakah hati anak saya kotor ustazah? Sebab dia cakap cemui baca Quran, hafal Quran. Saya kata tak. Yang kotornya hati kita, wahai ibu dan bapa sekalian. Hati kita yang kotor ni. Saya tanya balik ibu bapa yang mengadu pasal anak yang hafaz Quran ni. Saya kata, puan sanggup tak duduk 1 minggu saja, rutinnya lepas hafal, baca, ngaji, tidur, rehat, sambung balik. Dia pun diam. Dia kata, ustazah, saya tanya dia, 1 hari puan baca Quran berapa jam? Ustazah, saya baca 20 minit dah ngantuk. Saya baca 10 minit kadang-kadang main ngantuk. Bayangkan anak-anak kita berada di pusat tahfiz, ngantuk, penat, lawan, mujahadah, sambung lagi, hafal lagi, belum lagi melawan rasa kena marah, takut nak tasmik. Tengok kawan dah boleh 2 muka surat, kita setengah muka surat pun tak dapat lagi. Allahu Akbar. Pelbagai ujian dan cabaran kamu untuk menjadi ahli keluarga Allah. Nabi SAW bersabda, orang yang hafaz Al-Quran ini ahli keluarga Allah. Allahu Akbar. Ustazah pun tidak tahu asbab apa kamu berada di sini. Adakah sebab ibu ayah kamu? Adakah sebab cita-cita kamu sendiri nak hafaz, jadi hufaz, penjaga Al-Quran? Hafaz ni satu maksud dia penghafal, satu lagi penjaga Al-Quran, penjaga kalamullah, wakil Allah menjaga kata-katanya. Memang berat sangat tugasan dan kerja-kerja yang sedang kamu lakukan ni. Kerja dakwah. Allahu Akbar. Anak-anak sekalian, ustazah tak tahu sebab apa kamu ada di sini. Tapi yang ustazah yakin dan percaya, nama kamu, roh dan jasad kamu, memang Allah pilih anak-anak sekalian. Allah pilih di akhir zaman ni. Subhanallah, umat Islam sedikit. Yang sedikit itu pula sangat sedikit yang nak hafal Quran, nak jaga Al-Quran, nak berakhlak dengan Al-Quran. Tapi ibu bapa kamu memilih dan membuat keputusan yang terbesar dalam hidup mereka untuk memutuskan anaknya untuk menjadi ahli Al-Quran. Itulah keputusan yang terhebat yang dibuat oleh seorang ibu dan ayah. Tetapi ibu ayah perlu bersedia dengan sabar menghadapi keadaan anak. Kadang anak ni buat perangai sikit, kadang anak ni protes, kadang anak ini perlukan sokongan, perlukan doa yang berterusan daripada ibu ayah. Ada ibu ayah kata, ustazah PKP, tahfiz tutup, anak dekat rumah tak macam pelajar tahfiz, baca Quran pun tak nak. Saya kata, wahai ibu yang sedang mengadu perihal anaknya yang sedang tahfiz lepas tu PKP tutup, kalau ibu susah hati anak tak baca Quran, adakah puan baca Quran? Kalau puan nak sungguh anak hafaz Quran, puan dan suami pun kena berusaha hafal Quran, walaupun tak khatam pun tak apa. Puan kena hafal Al-Mulk ke Yasin ke, barulah puan boleh merasai kesusahan anak untuk hafaz Al-Quran. Dan masa tu anak tak perlu diajak, tak perlu disuruh lagi untuk menghabiskan 30 juzuk, kerana dia melihat ibu ayah dia juga sedang mujahadah menghafaz Al-Quran. Dan ustazah tahu antara cabaran kamu anak-anak, bila kamu balik rumah, balik kampung, orang lain enjoy ini. Tapi kamu kadang bawa beban. Beban apa? Kadang diejek kawan-kawan, teman-teman. Macam ni ke budak tahfiz? Takkan macam ni budak tahfiz? Kadang diejek dengan ahli keluarga, sampai kamu akan rasa lebih baik aku tak belajar tahfiz sekolah biasa.
Nak jadi budak-budak pun tak boleh. Sebab apa? Menggalas gelaran anak tahfiz, pelajar tahfiz itu bukan ringan. Betul ke tidak? Subhanallah. Sebab ustazah bergaul lama, anak ustazah pun ada yang masuk tahfiz. Beberapa orang memang dengar apa yang dia lalui, apa yang ditempuh. Subhanallah. Apapun sebab kamu berada di sini, mungkin ada yang masih memberontak nak marah mak ayah sebab hantar di sini. Mungkin ada lagi yang rasa, aku buat perangai sampai mak ayah fed up, mak ayah pun setuju hantar sekolah yang aku nak masuk. Ada yang kata jumpa pelajar tahfiz, ustazah, saya sebenarnya nak jadi sekian, tapi mak ayah paksa datang sini. Ustazah cakap apa? Kalau kamu boleh habis 30 juzuk Al-Quran, kamu doa sungguh-sungguh dengan Allah, kamu minta Allah permudahkan, kamu nak jadi apa pun lepas tu, semuanya mudah bagi kamu. Nak jadi pilot, mudah. Nak jadi engineer, mudah. Nak jadi doktor, mudah. Nak jadi apa? Apa yang lebih susah daripada hafal Al-Quran? Kalau kamu boleh hafal habis 30 juzuk Al-Quran, sebab semua sumber ilmu datangnya daripada Al-Quran. Saya jumpa ramai pelajar tahfiz ambil SPM, buat persiapan 1 tahun saja, tetapi keputusannya jauh lebih cemerlang daripada orang yang buat persiapan untuk SPM 5 tahun. Boleh jadi doktor, boleh masuk ijazah kedoktoran, boleh jadi itu, boleh jadi ini. Sebenarnya kamu menghafaz Quran bukan menghalang cita-cita kamu, tetapi ia mempercepatkan kamu boleh capai cita-cita kamu. Siapa lagi yang Allah ingin berikan kemudahan melainkan orang-orang yang hafaz Al-Quran? Kamu jangan padam apa jua cita-cita kamu nak jadi apa. Bukan bila masuk tahfiz kena jadi ustaz, jadi ustazah. Ada yang nak jadi pemain bola, jadi pemain bola. Yang menghafaz Al-Quran, yang jaga aurat, yang bila nak mula masuk pada bola, mula baca Quran dulu. Kita dapati hari ni pemain bola, dia punya follower fanatik. Bila pemain bola, contoh Ronaldo kan, Ronaldo dia sokong kepada apa ni? Palestin. Orang bukan Islam pun mula sokong Palestin. Bila dia tolak minuman, tak nak sebutlah minum apa, ke tepi, lepas tu dia ganti dengan air mineral, orang pun mula tolak. Walaupun dia bukan Islam, tapi nak kata ada pengaruh. Kamu kata nak main pemain bola, jadi yang tahfiz. Ini saya bagi contoh saja, bukan semua nak suruh jadi pemain bola. Tapi bila kamu hafiz Quran, orang-orang yang suka main bola mula nak belajar Al-Quran sebab kamu. Mula sebelum orang lain buat training, okey gitu gini, tapi training kamu antaranya adalah mengulang bacaan Al-Quran. Allah bagi kekuatan, Al-Quran itu syifa. Yang perempuan nak jadi apa? Saya nak jadi fashion designer. Silakan terus. Sebab ada kemahiran lukis-lukis ni. Buat fashion muslimah yang sampai boleh diterima di peringkat dunia, sampai diiktiraf sekian-sekian. Siapakah peringkat fashion yang hebat ini? Rupanya seorang muslimah salihah al-hafizah. Jadi orang tertarik, pas orang tertarik nak masuk Islam. Islam adalah satu agama yang sentiasa berkembang mengikut waktu, mengikut keadaan. Ustazah percaya kamu berada di sini di bawah pentadbiran Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Abdul Muttalib, yang mempunyai pemikiran yang sangat bagus. Bagi kamu yang berada di sini, yang selalu jumpa Ustaz Abdul Muttalib, mungkin bagi kamu biasa. Tapi ustazah yang kenal daripada jauh, yang tahu bagaimana beliau, isteri, ustazah di sini, kamu sebenarnya berada di antara tempat yang sangat terbaik. Kamu kena hargai peluang berada di sini. Kalau orang tanya kamu belajar di mana, kamu jawab dengan bangga. Belajar di Tahfiz An-Nahdah. An-Nahdah ni maksudnya kebangkitan. Mudah-mudahan kamu akan menjadi sebahagian daripada pejuang-pejuang tentera-tentera Imam Mahdi. Amin ya Rabbal Alamin. Pejuang-pejuang. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Sebagai penutup, anak-anak sekalian, manusia yang terbaik, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, khairukum
man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Yang paling baik, sebaik-baik manusia, sebaik-baik mukmin, iman yang paling sempurna, orang yang sentiasa belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Belajar Quran bukan semata-mata belajar membaca, menghafal, tetapi kamu di sini diajar untuk memahami Al-Quran dan menyampaikan isi kandungan Al-Quran, bukan semata-mata membaca dan mengulangi ayat Al-Quran, tetapi kamu menjadi Al-Quran yang bergerak. Sebagaimana apabila Sayyidatina Aisyah ditanya, apakah akhlak Rasulullah, Sayyidatina ibunda kita menjawab, kana khuluquhul Quran, sesungguhnya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Kamu ibarat Al-Quran yang berjalan. Bila kamu bercakap, walaupun tak keluar ayat Al-Quran, tapi ada gambaran, image orang yang hatinya ada Al-Quran. Orang yang hati ada Al-Quran, bila dia bercakap hikmah, cakap je jadi, cakap je jadi. Ilham Allah beri direct kepada dia. Bila beri idea terus jadi. Buat tindakan selalu dipandu oleh Allah. Tindakannya tidak salah, keputusannya tepat. Sebab apa? Kamu menjadi ahli Al-Quran, ahli Allah Subhanahu wa taala, ahli keluarga. Nabi SAW bersabda lagi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat, pemberi syafaat, pembela, peguam bela. Al-Quranun hujjatun laka au hujjatun alaika. Hadis yang sahih. Nabi kata Al-Quran itu akan jadi hujah, peguam bela yang akan membela kamu di hadapan Allah. Allahu Akbar. Saya tanya anak-anak, kalau tak duduk di madrasah sekarang ni, duduk kat rumah, agak-agak daripada pagi sampai tengah hari, ada baca Quran tak? Kalau kita berada di rumah pada waktu yang sama, tetapi kamu berada di taman syurga Allah, yang mana kamu dipaksa di sini melalui satu rutin menjadi ahli Al-Quran. Dan satu hari nanti kamu akan berterima kasih kepada semua yang memaksa kamu, ibu bapa ke, guru ke, saat di mana manusia menyesal di mana pada mahsyar kelak. Itu yang namanya hari penyesalan, Yaumuddin, Yaumul Hisab, hari penyesalan. Orang yang baca Quran 1 juzuk sehari menyesal kenapa tak baca 10 juzuk sehari. Yang baca 10 juzuk sehari pun menyesal kenapa tak khatam satu hari. Apatah lagi yang tak baca Quran menyesal sebab melihat orang ahli Al-Quran dapat pembelaan, boleh masuk syurga tanpa dihisap, tanpa diazab. Kamu akan berterima kasih kepada yang memaksa kamu. Sebab itu Ustazah berpesan pada diri kamu dan diri Ustazah sendiri, berhenti memberontak di dalam diri. Kamu tidak akan dapat apa-apa dengan rebel, dengan memberontak, rasa dipaksa, rasa sekian-sekian. Yang kamu dapat adalah letih, lelah. Kamu akan sangat lambat dalam perjalanan kamu untuk habiskan 30 juzuk Al-Quran. Lebih baik kamu gantikan dengan doa, dengan menangis, dengan duduk di mana-mana. Minta, ya Allah, mudahkan ya Allah. Angkat rasa jemu ni dengan rasa manis aku hafal Al-Quran. Angkat rasa jemu ini dengan rasa seronok ya Allah. Tolong aku doa kamu menghafal Al-Quran. Doa supaya syaitan tak tanah dekat. Doa apa? Macam mana doa tu? Allahumma inna na'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Surah apa ya? Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Surah apa, ayat berapa? Saya tak ingat. Itu doa yang Allah ajar kepada kita. Maksud dia apa? Rabbi, wahai Tuhanku, a'udzubika, aku mohon perlindungan daripadamu, min hamazati syayatin, daripada hamazat syaitan, bisikan, gangguan, tipu daya. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun, dan aku mohon perlindungan daripadamu wahai Tuhanku daripada syaitan untuk mendekatiku. Orang yang baca doa ni, syaitan nak dekat pun tak boleh, apatah lagi nak menguasai kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan sebagai penutup yang betul-betul ya,
Anak-anak sekalian, tak boleh nak lama sebab Ustazah ada perjalanan lain lagi. Apa pun sebab kamu berada di sini, hakikatnya Allah ya Qahar, yang Jabbar, yang maha memaksa. Allah ya Bari, yang maha menetapkan segala sesuatu, yang maha menciptakan. Allah ya Hakim, yang maha bijaksana. Allah ya Alim, yang maha mengetahui. Allah ya Rauf, yang maha santun. Allah ya Halim, yang maha lemah lembut. Hakikat sebenarnya Allah memilih kamu untuk berada di sini. Manusia hanya perantaraan, ibu ayah hanya perantaraan. Tetapi sebenarnya Allah ya Qadir, yang Muqtadir, yang maha berkehendak dan yang maha menentukan. Allah lah yang berkehendakkan kamu untuk berada di sini. Allah memilih kamu daripada alam rahim lagi. Allah lah yang menentukan jalan untuk setiap hambanya. Ustazah ucapkan tahniah kepada kamu. Perjalanan kamu sehingga saat ini ada perjalanan yang terhebat, perjalanan yang sangat indah. Kamu menempuh perjalanan para nabi, para muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Ustazah mendoakan buat anak-anak sekalian. Allahu Akbar. Kita doa ringkas ya. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah, segala pujian bagi Allah Rabbil Alamin, yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Kasihanilah, sayangilah anak-anak kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Qawi, yang Maha Kuat, berilah kekuatan kepada tubuh badan, kekuatan kepada jiwa mereka, kekuatan kepada akal fikiran mereka. Ya Allah, ya Ba'is, yang Maha membangkitkan semangat, bangkitkanlah semangat mereka ya Allah, semangat yang berkobar-kobar untuk menghabiskan hafazan Al-Quranmu ya Allah. Ya Allah, ya Aziz, ya Matin, yang Maha Perkasa, yang Maha Teguh, perkasakanlah dalam diri mereka keimanan, ketakwaan ya Allah, iltizam, semangat ya Allah. Ya Allah, teguhkanlah jiwa-jiwa anak-anak ini ya Allah untuk mujahadah melawan hawa nafsu, bisikan syaitan, bisikan manusia, gangguan-gangguan yang datang daripada jin, syaitan, iblis dan juga manusia sekeliling ya Allah. Ya Allah, buangkanlah segala persengketaan, satukanlah hati anak-anak ini ya Allah. Ya Allah, ubahlah ya Allah mana-mana akhlak yang buruk di kalangan anak-anak ini menjadi akhlak yang mahmudah. Mereka saling menyokong dan menguatkan untuk mujahadah menghafal Al-Quran ya Allah. Ya Allah, berilah kematangan kepada anak-anak ini ya Allah. Ya Allah, gantikanlah sifat-sifat nakal, bermain-main berlebihan ya Allah, bergurau senda berlebihan, ketawa berlebihan itu ya Allah, kepada suasana bi'ah salihah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya Engkaulah ya Syahid, yang Maha menyaksikan. Engkaulah ya Basir, yang Maha melihat. Engkaulah ya Hasib, yang Maha menghisap, menghitung ya Allah. Engkau Maha menyaksikan kesungguhan, mujahadah, susah payah anak ini menghafaz kalimah-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak ini anak yang saleh dan salihah. Berikanlah mereka tumbuh membesar dengan cerdas ya Allah, bijak ya Allah, mudah menghafal, terang hatinya ya Allah, terang fikirannya ya Allah, tajam fikirannya ya Allah, lidahnya penuh dengan hikmah-Mu ya Allah, menjadi pejuang agama-Mu ya Allah, penyambung risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kepada mereka ya Allah pasangan yang saleh dan salihah ya Allah, zuriat keturunan yang saleh salihah. Jadikanlah mereka ini anak penyejuk hati, penyejuk mata ayah bonda ya Allah. Ya Allah, ya Fattah, yang Maha membuka, bukakanlah pintu hati kami dan pintu hati anak-anak ini ya Allah, dengan cahaya-Mu ya Allah, ya Nur, ya Hadi, ya Haq, cahaya hidayah kebenaran-Mu ya Allah, agar kami boleh melihat yang benar itu benar lalu kami mengikutinya, dan yang batil itu batil lalu kami menyelamatkan diri daripadanya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, kurniakanlah kesabaran buat anak-anak ini ya Allah. Berilah kesabaran ya Allah, ketabahan, keteguhan dalam hati anak-anak ini ya Allah, untuk menghadapi apa-apa ujian dan cabaran dalam menghafaz Al-Quran, untuk belajar segala madah pengajian,
untuk menjadi hamba-Mu yang saleh ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah segala apa yang mereka perlukan ya Allah dalam meniti perjuangan ini ya Allah. Allahumma innaka ta'lam anna hazil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik. Ya Allah, anak-anak ini dan kami semua berkumpul kerana mencintai-Mu. Waltaqat ala ta'ati, kami bertemu kerana mentaati-Mu. Wa tawahadat ala da'wati, kami bersatu memikul beban dakwah-Mu. Wa tawahadat ala nusrati syari'atik, kami mengikat janji setia akan mendaulatkan syariat-Mu ya Allah. Fawasiqillahumma rabitata, maka eratkanlah hati-hati anak-anak ini ya Allah. Wa adimuddaha, meserakanlah hati-hati kami ya Allah. Wahdiha subulaha, tunjukilah hati kami jalan-Mu yang lurus. Washrah suduraha bifaidil imani bik, limpahkanlah ke dalam hati kami anak-anak ini ya Allah dengan limpahan keimanan kepadamu yang tidak akan malap. Washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alik, serta keindahan bertawakal kepadamu. Wahyiha bima'rifatik, hidupkanlah hati kami dengan mengenal-Mu ya Allah, mengenal Rasulullah, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, hidup dengan mencintai Rasulullah, hidup dengan mencintai Allah, mati dan dibangkitkan kembali bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Ana uhibbukum fillah, ustazah sayang, cinta kasih kepada kamu kerana Allah, kerana Rasulullah. Di sini kita bertemu, di syurga Allah kita bersatu. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Walillahil hamd. Subhanallah. Ustazah perlu bertegas sebab ada lagi jadual lain, jadi ustazah tak sempat. Kadang-kadang anak-anak perempuan nak tergerak kan, jadi ustazah tak sempat ya. Nanti kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua. Okey. Subhanallah, muslimin muslimat, terima kasih semua. Jadi live kita berakhir di sini. InsyaAllah mudah-mudahan mendapat manfaat, mendapat kebaikan daripada ziarah ini. Kepada siapa yang ingin menyumbang, dah ada kongsi tak nombor akaun? Siapa yang ingin menyumbang dan menyokong usaha dakwah yang dilakukan oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Muttalib dan seluruh warganya, bolehlah kita menyumbang kepada pusat pengajian insya-Allah. Dan di sini juga bukan pengajian untuk anak-anak saja sampai warga emas, dan usaha jihad ekonomi yang telah dijalankan oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Muttalib. Jadi sekian, mohon maaf salah dan silap. Terima kasih pada semua. Nanti kita akan live di satu tempat yang istimewa juga pada petang ni, kita ziarah ulama yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Nanti tengok Facebook Kita lagi. Takbir. Boleh takbir sekali lagi? Takbir. Bye. Okey dah.